Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر بتمم بخير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 416 daripada Fiqhul Manhaji, jilid yang kedua, bab puasa sunat. Sebelum ni kita bincangkan tentang perihal puasa, iaitu dibolehkan bagi waris menggantikan puasa bagi arwah yang mempunyai hutang puasa, sama ada untuk menggantikan puasa ataupun membayar fidyah. Membayar fidyah. Mungkin jaranglah, saya jarang dengar ada waris yang tolong puasakan. Saya rasa macam tak pernah dengar lagi. Adapun kalau solat, tak ada dalil. Saya saja nak solatkan untuk arwah yang telah kembali ke Allah, niat qada, itu tak ada dalil. Tak ada. Adakah dia boleh dikiaskan? Puasa boleh, haji boleh, kenapa solat tak boleh? Kerana dia tak boleh dikiaskan sebab rukun syarat tu berbeza. Puasa, solat, rukun syarat tu berbeza. Jadi kiasan yang tidak kena. Kiasan yang tidak kena. Baik, puasa sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fi darain amin. Puasa sunat ataupun tatawwu', sabdu pada waw, tatawwu'. Kadang-kadang disilakan sebagai nawafil, puasa sunat. Bermaksud mendekatkan diri, tatawwu' iaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak syak lagi bahawa puasa adalah antara ibadah yang paling afdal. Ibadah yang afdal, ada hadisnya. Al-Quran, ibadah yang afdal, ada hadisnya. Sedekah, pahala yang afdal, ada hadisnya. Jihad fi sabilillah, pahala yang afdal. Menuntut ilmu, masing-masing ada. Dan masing-masing ada dia punya hadisnya. Bila ada hadis yang menyokong, maka dia menjadi afdal. Lebih baik. Bergantung kepada keadaan, situasi dan masa. Kadang-kadang satu orang tu lebih baik menuntut ilmu daripada berpuasa. Takut kalau dia berpuasa, menyebabkan dia tak boleh fokus belajar kerana lapar. Maka menuntut ilmu lebih afdal daripada puasa. Menuntut ilmu lebih afdal daripada puasa. Jadi macam tu. Dia tengok keadaan. Bincangan macam, apakah ilmu yang paling afdal? Adakah ilmu tauhid lebih afdal daripada ilmu lain? Adakah ilmu Quran afdal daripada ilmu lain? Adakah fiqh? Masing-masing ada hujah. Kan? Ahli fiqh kata, fiqh lah ilmu paling afdal yang perlu dipelajari. Bagaimana orang nak solat kalau tak tahu fiqh? Ahli kalam ataupun ahli akidah kata, akidah lah. Sebelum kamu nak solat, apa-apa dulu kenal Allah SWT. Akidah lah yang paling penting. Ahli Quran kata, Al-Quran lah paling penting. Kan? Jadi, masing-masing ada hujah. Bagi saya, kadang-kadang kita kena tengok prioriti, keutamaan. Ketika itu, masa itu, siapa dan sebagainya. Utama. Baik, puasa sunat dan jenisnya. Kami ada menyebutkan secara ringkas puasa sunat dan jenisnya. Baik, puasa sunat. Ramai orang tanya kan, Ustaz, betul ke ada puasa sunat 1 Muharram sempena tahun baru
Ustaz, ada ke puasa sunat sempena 1 Rejab, 1 Syakban, ni dekat WhatsApp dan sebagainya. Kita nak kata satu amalan tu sunat, kena ada dalil. Kena ada hadis, kena ada Quran. Kalau tak ada dalil, kita tak boleh nak naikkan satu perkara yang harus jadi sunat. Perkara harus jadi sunat melainkan dengan dalil. Sunat pun nak kata wajib, kena datangkan dalil. Datangkan dalil. Dan nak jatuhkan makruh kepada haram pun kena datangkan dalil. Tak mubah hatta ya'ti dalil yuhrimuhu. Setiap perkara itu harus melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Itu satu kaedah yang ulama bina. Tetapi ada satu kaedah lain yang ulama bina, iaitu al-aslu fil ibadah haram hatta ya dalil yuhalliluhu. Dalam ibadah pula, suatu ibadah tu asalnya haram melainkan ada dalil yang menghalalkannya, atau dia terbalik. Dia terbalik. Satu ibadah tu asalnya haram melainkan ada dalil yang mengharuskannya. Contoh, Nabi tak pernah buat majlis tadarus. Nabi tak pernah, contoh, buat majlis qiyamul lail berjamaah malam 27. Asal dalam ibadah adalah haram, melainkan ada dalil yang mengharuskannya. Maka dikiaskan, kan, ada Nabi bersama dengan sahabat berjamaah tahajud malam. Hadis daripada Huzaifah. Huzaifah kata, aku ikut Nabi bertahajud. Panjangnya surah Nabi tak payah bicara. Nabi baca surah Al-Baqarah, selepas Al-Baqarah, Ali Imran. So, ada dalil sahabat bertahajud dengan Nabi dan sebagainya. Baik. Yang pertama, puasa sunat itu sehari Arafah. Bila kata sunat, dia ada dalil je. Bila kata itu puasa yang sunat, dia ada dalil je. Iaitu puasa 9 Zulhijjah. Disunatkan kepada orang yang tidak menunaikan haji untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu puasa, 10 Zulhijjah tu raya Aidiladha. Apa dia punya kelebihan? Kafir al-Qiyah wal-Baqiyah. Iaitu akan dihapuskan dosanya tahun yang lalu pun akan datang. Dalam hadis, kebanyakan bila disebut sebagai menghapuskan dosa, kita kena perlu faham, jadi maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Wuduk menggugurkan dosa-dosa. Selepas solat menggugurkan dosa. Menunggu solat hingga solat menggugurkan dosa. Semua itu dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, perlu taubat yang khusus dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Baik. Bagi jemaah haji yang tidak bagi jemaah haji, mereka tidak disunatkan berpuasa. Bagi yang tak menunaikan haji, mereka disunatkan puasa. So, yang mengaji di sini, kita ambil prihatin 9 Zulhijjah, make sure saya sarankan untuk kita sama-sama berpuasa 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Melainkan yang uzur lah. Tak jadi masalah nak niat dengan tok sekali, tak jadi masalah. Ada 3 pendapat dalam masalah itu. Salah satunya mengharuskan untuk niat bersama. Niat qada, kemudian niat puasa sunat. Tak jadi masalah. Salah satu daripada 3 pendapat mengharuskan. Jadi, suara saya tak jelas ke? Yang lain clear tak suara saya? Kat saya okey. Putus Ustaz. Jelas. Putus lah. Jelas. Putus? Lain. Putus. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya ni ada rakaman tak Ustaz? Tak ada putus-putus pun. Putus-putus. Okey. Tak apa kan? Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Saya jerit je lah. Okey. 9 Zulhijjah. Yang kedua, puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Sebenarnya kita fokuskan kepada 10 Muharram. Dan afdalnya kalau kita gabungkan Tasu'a iaitu 9 Muharram. Ashura iaitu 10. Tasu'a iaitu 9. Baik.
Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan mereka berpuasa padanya 10 Muharram. Dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Muslim, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa pada hari Ashura. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia menghapuskan dosa tahun yang lalu. Menghapuskan dosa tahun yang lalu. So, letak dalam mindset yang kedua, puasa 10 Muharram. 10 Muharram. Hadis yang lain berkata, kalaulah aku masih hidup sehingga ke tahun hadapan, mesti akan berpuasa pada hari yang ke-9. 9 dan 10 Muharram. Tetapi Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum itu. Akhirnya tahun yang ke-11 Hijri Nabi wafat. Hikmah disunatkan puasa hari Tasu'a mengikuti Ashura adalah untuk ihtiyat, berjaga-jaga. Bimbang memasuki kesempatan untuk menetapkan awal bulan dan untuk membezakan diri dengan orang Yahudi kerana mereka hanya pada hari yang ke-10 saja. Baik, pertama sekali, kadang-kadang berlaku khilaf dalam menentukan awal Muharram. Awal Muharram. Penentuan awal Muharram ni sangat penting. Pertama sekali, dalam menentukan hari puasa. Yang kedua, bermulanya daripada Muharram. Kalau Muharram tu kadang-kadang khilaf. Saudi dah 1 Muharram. Kita belum lagi 1 Muharram. Kadang-kadang berlaku khilaf. Jadi, penentuan 1 Muharram ni sangat penting dalam menentukan tarikh-tarikh penting seterusnya. Iaitu kan awal Ramadan, awal Syawal dan juga hari wukuf di Arafah. Paling penting adalah untuk menentukan hari wukuf 10 Arafah. Ialah 9 10 tu kan. Hari wukuf 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah. Jadi maksudnya kalau saudara tu dia kata dah 1 Muharram, maka 10 Muharram setelah 10 hari. Ada negara yang kadang-kadang dia 1 Muharram tu lewat. Dia tentukan lewat. Pernah berlaku. Satu ketika masa saya belajar, khilaf dalam antara Syria dan juga Saudi. Saudi menentukan 1 Muharram awal berbanding Syria. Sesudah berlaku khilaf pada menentukan 1 Ramadan. Kerana penentuan daripada awal tahun, 1 Muharram. Dikatakan ketika itu, seingat saya dalam 2008 ke 2007, Saudi berbuat demikian dikatakan kerana nak mengejar 9 Zulhijjah, wukuf tu hari Jumaat. Supaya dapat pada tahun itu dikatakan. Jadi wallah ta'ala alam lah. Maksudnya ada politik kat situ ke, ataupun memang kita nampak bulan ke dan sebagainya. Tapi nak beritahu pernah berlaku situ khilaf antara negara dalam menentukan 1 Muharram. Jadi hikmah disunatkan untuk puasa 9 dan 10 supaya ihtiyat, berjaga-jaga. Kita nak puasa 10 Muharram, biar kita 9. Mana tahu ada tempat yang dah kata 10 kita puasa, 10 pun kita puasa. Dan pada masa yang sama yang perlu orang sebutkan kenapa disunatkan juga mengiringi puasa 10 iaitu 9, iaitu untuk membezakan dengan puasa orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, kan Nabi berpuasa 10 Muharram, kemudian Yahudi pun, Yahudi di Madinah ketika itu, Qainuqa, Nadir, Quraisy, mereka pun berpuasa 10 Muharram. Jadi mereka mencebik, mereka membelilah, kami puasa 10 Muharram pun, orang Islam ikut puasa 10 Muharram. Lepas tu Nabi kata, kalau begitu, kalau tahun depan, panjang umur, kita akan puasa 9 dan 10 supaya membezakan dengan orang Yahudi. Yahudi Bani Israel, mereka memperingati peristiwa terselamat Nabi Musa daripada Fir'aun pada 10 Muharram, mereka berpuasa pada 10 Muharram. Jadi, kita bukan kerana mengikut Yahudi, kan? Kita bukan kerana mengikut Yahudi, tapi mereka dah berkata tu, kita nak kena beza. Antara Yahudi, kita pun disunatkan untuk 9 dan 10. Tapi bagi siapa yang
berpuasa pada 10 semata-mata, la sabih, tak mengapa. Sebab Nabi kata dalam riwayat lain, puasa 10 itu puasa tahun yang lalu. Baik. Oleh itu disunatkan bagi orang yang pada 9 bersama dengan 10 agar dia berpuasa pada hari ke-11. Kalau dia tak puasa pada 9, hanya berpuasa pada 10, kalau boleh dia puasa layan dengan 11. Ada pairing dia, ada pasangan dia. Disunatkan, istilahnya disunatkan, bukan diwajibkan. Biasa kalau saya nak puasa 10 saja, itu iman saya. Boleh, tak jadi masalah. Tapi yang afdalnya ada pasangan. Sama ada 9-10 ataupun 10-11. Baik. Yang ketiga. Hari Isnin dan Khamis. Ini maklumlah. Semua yu'rada amali wa nasaim. Setiap amalan itu akan dibentangkan pada setiap hari Isnin dan Khamis. Dan aku suka agar amalanku dibentangkan pada Allah SWT sedangkan aku sedang puasa. Jadi tak ada dalilnya sebenarnya pada 30 Zulqaidah akhir tahun ditutup amalan 1 Muharram buka amalan baru. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Oh, kenapa kita dikenal puasa pada awal Muharram? Kerana buku catatan baru. Yang itu tak ada dalil. Yang ada dalilnya buku catatan kita setiap minggu 2 kali akan dibentang di depan Allah SWT. Laporan amalan kita 2 kali. Iaitu pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Saya tak tahulah ya macam mana nak cakap. Ada yang kata jelas, ada yang kata tak jelas. Baik. Yang keempat, puasa yang keempat. Disunatkan puasa. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang afdal ialah puasa pada hari-hari putih. Yaumul Abyad. Iaitu bulan 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. Ia dinamakan hari-hari putih kerana pada hari tersebut bulan penuh. Bulan penuh. So bulan purnama lah dinamakan bulan. Dalil disunatkan puasa ialah diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya baginda sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada aku dari 3. Pertama, berpuasa setiap bulan. Kedua, sembahyang 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, berwitir sebelum tidur. Nabi pesan kepada Abu Hurairah jaga 3 amalan. Apa dia? Sekurang-kurangnya puasa 3 hari sebulan. Yang kedua, sekurang-kurangnya 2 rakaat sehari. Dan yang ketiga, solat witir. Solat witir. Siapa yang dapat beramal ni cantik. Bahkan ia sekurang-kurang amalan. Tapi dapat beramal istiqamah pun dah sangat bagus. Apa dia tadi? 3 hari dalam sebulan puasa sunat, 2 rakaat duha dan solat witir. Dan afdal solat witir adalah 3 rakaat dengan 2 salam. 3 rakaat dengan 2 salam bagi mazhab Syafi'i. Kalau buat 1 rakaat boleh tak? Boleh. Tapi yang afdalnya adalah 3 rakaat dengan 2 salam di sisi mazhab Syafi'i. Baik, cuma ada khilaf lah di sini, kan? Ada khilaf di sini. Sebab dalam hadis Abu Hurairah ni dia diberitahu supaya berpuasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Macam mana saya nak beritahu? Clear tak suara saya? Saya baca komen-komen tu. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Okey, tak 3 jelas hari. Ustaz. Jelas, suara tak Saya- jelas. Saya jelas, kat tempat saya jelas. Saya baca komen-komen tu jadi macam sedih pula.
Tak tahu nak buat macam mana. Pun Okey. jelas. Pakai earphone. Try pakai earphone. Memang kuat jelas. So, dalam hadis Abu Hurairah ni disebutkan 3 hari. 3 hari ni umum. Sebenarnya 3 hari ni umum. Adakah 3 hari itu dimasukkan dengan 3 hari Yaumul Abyad, 13, 14, 15 ataupun 3 hari tak kisah mana-mana pun. Nak puasa hari Isnin ke, Khamis ke dan sebagainya. Sebenarnya 3 hari ni khilaf ulama. Sebagai ulama kata inilah dalil 3 hari untuk Yaumul Abyad, 13, 14, 15. Sebagai ulama kata tak semestinya sebab dia kata 3 hari. 3 hari tak kisah hari-hari apa pun. Mungkin nak puasa setiap Isnin, seminggu sekali. Isnin contoh. Pun dapat juga dengan erti kata maksud tadi. Ya. Kemudian yang kelima, tetapi dikecualikan, bawah sikit. Tetapi dikecualikan 13 Hijjah. 13, 14, 15, hari putih. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, kalau ditanya 3 rakaat witir tu boleh tak buat dengan 1 salam? Kalau ditanya boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tetapi itu bukan pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipilih bagi mazhab Syafi'i adalah 3 rakaat dengan 2 salam. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanafi adalah 2 rakaat tahiyat awal, kemudian 1 rakaat salam. Itu mazhab Hanafi. Macam maghrib, solat maghrib. Macam solat itu mazhab Hanafi. Bagi pendapat yang lain, kata saya pendapat Daud Az-Zahiri, harus 3 rakaat tu straight. 3 rakaat dengan 1 salam. 3 rakaat. So, kalau nak kata boleh tak boleh. Tapi kita ikutlah mazhab Syafi'i. Kalau saya, kita boleh berlapang dada dengan pendapat mazhab lain kalau ada keperluan yang bersangatan. Keperluan bersangatan. Maksudnya, kita bukanlah alim kan, tahu mazhab tu mazhab ni kan, kita peganglah mazhab Syafi'i. Tapi ada kadang-kadang satu keadaan tak boleh nak ikut mazhab Syafi'i, susah. Maka kita berlapang dada, ikutlah pendapat mazhab lain. Janji kita buat. Sebagai contoh. Masalah ni dibentangkan baru ni dalam kuliah Klimin tentang solat jamak. Bagi mazhab Syafi'i, siapa yang keluar sebelum daripada solat subuh hari Jumaat, katalah dia keluar pukul 3 kan. Dalam bermusafir tu dia tak wajib solat Jumaat. Tapi siapa yang keluar selepas solat subuh, dan katalah dia keluar daripada rumahnya start musafir hari Jumaat tu pukul 8 pagi. Pukul 1 dia dalam musafir. Adakah dia tu wajib ataupun tidak solat Jumaat? Dalam mazhab Syafi'i dia tetap wajib solat Jumaat. Sebab dia keluar selepas subuh. Kalau nak gugurkan dia solat Jumaat kerana dia tu musafir, dia kena keluar sebelum subuh. Okey, kadang-kadang kita tak boleh nak ikut pendapat tu. Contoh, kita naik flight. Flight ni bukan kita yang tentukan bila nak keluar, kan? Kita naik flight. Jadi, contohnya kita nak terbang pukul 2 petang. 2 petang, kita nak terbang pukul 2 petang. Nak pergi umrah katakanlah. Hari Jumaat, terbang pukul 2 petang. So, sekurang-kurangnya kita kena ada pukul 11. Kita pukul 11. Kena keluar daripada rumah tu selepas subuh umpamanya. Kita kena keluar tu selepas subuh. Pukul 8 baru kita gerak pergi KLIA. Sampai pukul 10 briefing. Pukul 11 masuk check-in. Tunggu 1 jam, kemudian gerak. Masa kita terbang tu, kalau kita kata kita ni masih lagi solat Jumaat tu wajib, sedangkan kita dalam kapal terbang, macam mana nak kita nak ikut mazhab Syafi'i? Macam kita mazhab susah. Ketika itu, bagi mazhab Hanafi tak wajib kan. Tak kisahlah kau keluar sebelum ke selepas subuh ke. Ketika itu, waktu zuhur tu kamu musafir, kamu dikira musafir. Tak wajib solat Jumaat. So, macam itulah maksud saya. Kalau ada keperluan baru kita pandang dapat yang boleh buat. Tapi sekadar solat witir, tadi Ustaz saya nak ikutlah pendapat Daud Zahiri, boleh kan? Boleh memang boleh. Tapi
kalau tak ada keperluan kita ikutlah mazhab Syafi'i. Ya? Kita tak tahu mazhab Syafi'i. Tapi kita bukanlah orang yang tidak bermazhab. Kerja nak itu, kerja nak ini, pegang mazhab Syafi'i. Baik. Kecuali 13 Zulhijjah. Kerana 13 Zulhijjah ni adalah hari tasyrik. Kan? Hari tasyrik. So, 10 Zulhijjah, hari raya Aidiladha. 11, 12, 13 hari tasyrik. Hari tasyrik tak boleh puasa. So pada bulan Zulhijjah maksudnya boleh puasa 14, 15 tapi 13 tak boleh. Sebab tu sebagai ulama kata hadis Abu Hurairah tu tak boleh nak diterjemahkan dengan 13, 14, 15. Sebab Zulhijjah tak boleh puasa kerana dalil hari tasyrik. So maksudnya 3 hari mana-mana sahaja dalam setiap bulan. 3 hari mana-mana sahaja dalam setiap bulan. Allah Ta'ala khilaf lah, ulama khilaf. Baik, yang kelima puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ni popular lah, ramai orang yang selalu, bagi saya bukanlah nak menunjuk-nunjuk ataupun busy body. Tapi bagus jugalah suasana. Kan kawan-kawan ni, kau dah puasa sunat belum? 6 Syawal. Dah habis belum puasa 6 Syawal? Mak ayah tanya, dah habis belum puasa sunat? Bagi saya baguslah. Kan? Alah puasa sunat je pun. Jadi suasana kita bertanya, bagi saya baguslah tanda keperhatian. Macam kita jumpa orang kita tanya, sihat ke? Adakah orang tu jawab, tak nampak aku di jalan ni. Orang tanya khabar dia, kan marah-marah kenapa? Kan? Ya lah, aku dah jalan, sihat datang ni, tak payah nak tanya. Kan itu tanda keperhatian kita, kan? Ustaz hilang. Oh, saya ingat saya je. Saya ingat line saya tak okey, Ustaz Ustaz hilang. Tak dengar suara Ustaz. Ni kot, dia ada terjatuh handphone ke apa tu. Mungkin hujan lain tak okey. Sana hujan ke? Tak. Ini terang benderang. Oh, ini hujan. Panas ni. Sini panas. Ya, yeah, oh. Sekarang hujan ya. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya recording ni boleh dapat tak? InsyaAllah, Boleh. insyaAllah. Nak dapat kat mana ya? Nanti kita share. Ini Ustaz Wan Mahadi punya ke? Ya? Ada Telegram dia? Kurang jelas. Ada grup Cinta Ilmu. tak dengar, boleh ulang lagi sekali? Nanti Ustazah Rozia sharekan Telegram ada. link. Cinta Ilmu Facebook ni Mana ada dari ya? mana ya? Dia daripada Kelang. Puan Robiah dari mana? Kelang Selangor. Dari Kelang. Ya. Nanti Puan Robiah saya dah- share dekat grup Telegram. Ya, Saya ada Telegram, masuk ke dalam Telegram ya. Nanti saya share, Puan nanti saya bagi nombor telefon ya. Dah Ustaz dah tak ada ke? Ustaz dah tak ada ke? Sekejap lagi dia masuk balik kan tu. Ya? Ustaz berada di mana? Kat rumah dia kot. Di mana tu? Daerah Selangor? Selangor. Selangor memang hujan lebat. Oh. Pelabuhan memang tepi laut hujan. Rantau panjang tak Ustaz? Bandar Baru Ustaz Sulaiman. Oh iya ke? Tak, saya cuma nak dapatkan masuk dalam Cinta Ilmu ya. Dalam Telegram saya ada masukkan lagi. Terima kasih ya di atas kerjasama ya. Sama-sama. Masalah lain tu. Okey, sama-sama sebab kat Banting tak hujan. Itulah kita tunggu dia masuk balik sekejap lagi ya. Ustaz masih di rantau panjang ke?
Tunggu Ustaz masuk balik. Ustaz masih di rantau panjang ke? Panjang dulu. Ibu Surinah ada tu? Mana? Jap ya. Hai. Oh, Surinah Aduh, Yatim, ya Allah. ibu ni Ustaz Fatah Ha. tu. Ada dah. Kadang-kadang. Subhanallah. Masya Allah. Okey, kita sambung insya-Allah. Allahumma salli. So ada 5 je puasa yang disunatkan yang mempunyai dalil. Pertama puasa Arafah, kedua puasa Ashura, yang ketiga puasa Isnin Khamis, yang keempat puasa 3 hari hari putih 13, 14, 15 kecuali 13 Zulhijjah, dan yang kelima puasa 6 hari Syawal. So janganlah tanya, Ustaz ada ke puasa 1 Rejab? Ustaz ada ke puasa 1 Muharram? Ustaz ada ke puasa 1 Syaban dan sebagainya? Nak puasa boleh, tapi jangan kata sunat. Nak puasa Ustaz. Okey. Nak puasa boleh, katalah nak puasa 1 Muharram. Silakanlah, tak ada ibadah-ibadah yang lebih utama melainkan 10 hari Muharram. 10 hari Muharram. Ada dalilnya. So tak maksud ibadah, apa saja ibadah 10 hari Muharram tu. Nak puasa ke, nak puasa ke, nak baca Quran ke dan sebagainya. Begitu juga dengan nak puasa Rejab. Nak puasalah, tak ada masalah. Tapi nak katakan dia sunat, ada kelebihan dan sebagainya, perlu pada dalil. Perlu pada dalil. Baik, puasa qada. Kalau kita niat je qada, tak puasa sunat, dapat ke tidak? Kan? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak dapat. Innamal a'malu binniat. Setiap perkara bergantung pada niat. So, kalau kamu nak gabungkan qada dengan sunat, kenalah niat sunat sekali. Saja aku puasa qada dan juga kan Isnin umpamanya, dan juga Isnin dan juga Ashura, puasa sunat Ashura kerana Allah Taala. So dapatlah dua-dua. Tapi kalau niat qada saja yang wajib, tak niat sunat, tak dapat sunat. Tapi kalau niat sunat, tak niat qada, dapat sunat je, yang qada tak dapat. So nak dapat dua-dua, kena niat dua-dua. Itu syarat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni ketat. Wa ima amalan sunat, kalau tak niat pun tak dapat pahala. Contoh, mandi sunat hari Jumaat. Kita memang pagi-pagi subuh mandi. Hari lain pun mandi. Hari Jumaat tu, kalau kita mandi tak niat saja aku mandi sunat hari Jumaat, kita sekarang mandi ibadah, mandi adat, mandi biasa. Tapi hari Jumaat tu kita niat, walaupun perempuan, dan kita niat saja aku mandi sunat hari Jumaat, maka dapat ibadah, pahala, amalan sunat tu. Itu disurut mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hanafi ni dia tak titik berat pada niat. Bahkan wuduk pun niat ni sunat saja, bukannya rukun wuduk. Kita rukun wuduk ada 6 kan, ada rukun wuduk ada 6. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, niat dan tertib. So kalau tak niat tak sah. Tapi bagi mazhab Hanafi, niat ni sunat je. Maksudnya kalau dia tak niat wuduk, sah lagi. Tapi disunatkanlah untuk berniat. So maksud niat ni penting dalam mazhab Syafi'i. Saya nak cerita, niat ni penting. So kalau satu orang tu niat qada tapi tak niat dengan sunat untuk puasa, dia dapat qada saja, tak dapat dengan puasa. Tak dapat yang sunat. Baik. Kemudian membatalkan puasa sunat. Perkara yang membatalkan puasa sunat. Seorang Muslim berpuasa sunat dibolehkan membatalkan puasa jika dia nak, dan dia tidak diwajibkan mengqadakkannya. Dan niat puasa, ingatkan nak puasa hari Isnin. Dah siap bangun sahur dah bagai. Tengah hari kawan ajak lunch. Aduh, ajak pula nasi Arab. Tengah puasa ni. Tak apalah, alasan tak nak kawan kecil hati. Dia pun buka puasa kan. So boleh tak
boleh. Kan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Walau bagaimanapun, hukumnya adalah makruh. Tak elok lah. Makruh tu maksudnya tak elok. Tak elok. Kalau kau dah niat tu, teruskan je lah. Tapi boleh, kalau dia buka puasa juga, boleh tak? Boleh. Tak dosa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa sunat adalah ketua kepada dirinya. Jika dia mahu, dia boleh meneruskan puasa, dan jika dia mahu, dia boleh berbuka. Tapi riwayat itu Imam Al-Hakim. Hadis tu tak berapa kuat sebenarnya. Hadis tak berapa. Sebab tu dari sudut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, kalau kamu dah puasa sunat, kemudian kamu batalkan, wajib qada. Oh, yang ni berat pula mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, kamu dah niat nak puasa sunat Isnin, kamu batalkan tengah hari, kamu wajib qada. Bagi mazhab Hanafi, dia pandang kepada istihza. Kamu main-main dalam agama dan niat tak buat. So wajib qada. Itu bagi mazhab Hanafi. So kita mazhab Syafi'i dalam masalah ni agak ringan lah. Tetapi orang yang sedang mengqadakkan puasa wajib, diharamkan, tak boleh suka nak batal ya. Diharamkan dia membatalkan puasa itu. Dah bangun sahur, kemudian pukul 10 dah lapar dah. Al-maklum lah, semua orang tak puasa, dia je puasa, kan. Dia nak batalkan puasa. Haram hukumnya. Kalau niat tu, niat qada puasa wajib. Kerana keadaan yang sudah memulakan dengan puasa qada itu, mewajibkan dia menyempurnakan. So, ibadah fardu, ibadah wajib, lebih berat hukumnya berbanding ibadah sunat. Kalau ibadah solat fardu, wajib qiyam, berdiri bagi yang berkuasa. Tapi kalau solat sunat, sihat saja je nak duduk, sembahyang sunat duduk. Boleh tak? Boleh. Tapi pahalanya separuh. So nak beritahu, amalan sunat ini lebih ringan berbanding amalan fardu di sisi mazhab Syafi'i. Baik, ada soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, mungkin saya dah termasuk lewat ni kan, nak tanya, kalau katakan kita puasa pada yang hari-hari putih tu kan, kemudiannya kita niatkan dengan bersama dengan puasa kita, boleh ke macam tu Ustaz? Boleh, kita nak niatkan qada dengan sunat, tapi niatkan qada terlebih dahulu baru sunat. Niatkan qada terlebih dulu baru dah sunat. Perbincangan ni ada 3 pendapat lah. Selalu orang tanya tentang puasa sunat Syawal. Nak qada Ramadan dulu ke nak puasa sunat Syawal? Satu pendapat kata, iaitu kamu kena qada dulu, bayar yang wajib dulu, baru kamu puasa 6 sunat Syawal. Tak boleh puasa 6 sunat Syawal selagi tak qada dulu. Itu pendapat pertama. Pendapat tu pendapat yang mutasyaddid, yang tegas. Maksudnya tak boleh gabung. Tak boleh gabung niat. Itu pendapat yang pertama. Timbul permasalahan, kami ni perempuan kan, qada puasa Ramadan saja dah 7 hari. Kemudian nak puasa sunat ni, puasa Syawal 6 hari, dah 11 hari. Uzur pula kadang lagi 7 hari. Kan? Dan sebagainya. Takut-takut tak sempat nak puasa 6 Syawal, dah qada, nak puasa 6 Syawal, kemudian habis Syawal. Jadi, sebahagian pendapat yang kedua pula, pendapat kedua kata, tak apa. Kamu puasa dulu 6 Syawal, kemudian qada pada bulan-bulan yang lain. Maksudnya, pendapat kedua pun tak boleh gabung. Qada, sunat-sunat. Itu pendapat kedua. Tak apalah, kamu puasa dulu 6 Syawal, kerana bulan tu terhad 30 hari. Keuzuran kamu tidak terhad. Banyak sangat keuzuran ni. Tak apa, 6 Syawal dulu, kemudian qada tu pada bulan-bulan seterusnya. 10 bulan seterusnya. Itu pendapat kedua. Pun susah juga. Alah, susahlah Ustaz. Macam-macam open house lah, pas ni, bulan ni. Maka timbullah pendapat yang ketiga yang mengharuskan untuk qada dan juga puasa sunat digabungkan. Qada dan puasa sunat digabungkan dengan syarat, iaitu niat qada terlebih dahulu. Moga-moga yang sunat mengikuti. Istilahnya moga-moga. So ijtihad, perkara ijtihad. So yang penting kalau nak menggabungkan itu, iaitu niat yang fardu dulu, yang wajib dulu berbanding yang sunat. Jadi dalam permasalahan ini,
Kan? Ulama tak mengkiaskan. Kalaulah puasa qada, puasa wajib tu boleh digabungkan sunat, boleh tak solat wajib digabungkan dengan solat sunat? Timbul pula solat kan. Kalau puasa boleh, takkan solat tak boleh? Faham tak soalannya? Puasa solat bolehlah macam tu. Solat Zuhur, katalah solat Zuhur dia buat jamak lah, kata qasar kan, kata qasar 2 rakaat, dan itulah juga solat sunat ba'diyah umpamanya, ataupun qabliyah umpamanya. Boleh ke tak? Yang tu ulama tak bagi. Yang tu tak ada ulama yang mengharuskan. Ustaz, boleh kita pegang pada faktor ni, maksud bukan faktor ni, solat tak boleh diqada oleh sesiapa, tapi puasa boleh dibayar dan boleh dibuat oleh anak-anaknya. Itu sebab tak boleh digabungkan solat dan sunat dengan wajib, Ustaz. Bukan. Itu perbincangan lain. Itu perbincangan lain. Itu perbincangan hukum yang lain. Tentang waris nak mengqadakkan tu bukan, dia tak tally dengan perbincangan yang kita ni, iaitu yang wajib nak digabungkan dengan sunat. Amalan wajib nak digabungkan sunat. Itu cerita lain. Itu orang lain nak qadakkan. Okey. Cuma kita kembali Ustaz, kepada nak sambung tadi soalan yang kalau kita nak mengkabarkan yang wajib puasa tadi tu, niat dia tu macam mana Ustaz kalau kita nak gabungkan, macam katakan kita puasa Isnin, lepas tu kita nak dengan qada tadi? kita niat yang wajib dulu. Kemudian diikuti dengan yang sunat. Saja aku puasa bahasa Melayu saja aku puasa ganti. Ganti tak payah nak kata ganti Ramadan, of course Ramadan, mana ganti lain. Saja aku puasa ganti kan, diikuti dengan puasa sunat Syawal kan Allah Taala. Itu je lah. Saja aku puasa ganti diikuti puasa sunat Syawal. Dah, itu je lah. Kalau Isnin pun macam tu juga Ustaz. Maksudnya saja aku puasa ganti dan sunat Isnin kerana Allah Ta'ala, macam tu Ustaz. Saja aku puasa ganti dan sunat Isnin. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Al-ma'rufu la yu'arraf. Benda yang dah tahu tak perlu nak sebut. Memang dah kita puasa ganti. Ganti apa? Ganti Ramadan lah. Tak payah nak tanya ganti apa. Baik, puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan. Ada puasa yang tak boleh, puasa yang boleh. Baik, puasa yang dimakruhkan. Maksud makruh iaitu kalau kita tinggalkan tak jadi masalah. Buat pun tak ada pahala. So kita dibolehkan untuk tinggalkan. Di antara puasa yang dimakruhkan, pertama, mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja. Tak tahulah kalau ada orang yang jenis macam tu, kan? Dia nak puasa Jumaat. Sebenarnya tak ada dalil. Setiap Jumaat dia nak puasa. Kerana dia kata Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat ni penghulu segala hari. Sebab tu saya nak puasa hari Jumaat. So tak ada dalil. Kamu nak, istilahnya kamu nak mengatakan benda tu sunat pada perkara yang tiada dalil sunat. Maksudnya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ustaz, saya nak tanya, kalau puasa putih jatuh pada hari Khamis, satu pandangan. Yang kedua, puasa putih tu kena rapatkan 3 hari ataupun boleh buat 1 hari, 2 hari lagi kita tak buat. Macam mana pandangan Ustaz? Kalau dia hari putih tu 13 jatuh hari Khamis. Ya, 14. bulan ni jatuh pada hari Khamis, 13. So 14, 15, Jumaat, Sabtu tak jadi masalah lah. Kita kena rapatkan 3 hari serentak tak boleh dipisahkan. Kalau kita nak puasa itu sebagai puasa Yaumul Abyad, 13, 14, 15, memanglah serentak. 13, 14, 15, tak kisahlah hari apa. Hari Isnin, Selasa, Rabu ke, ataupun Khamis, Jumaat, Sabtu ke. Itu je. Bermakna 13 jatuh hari Khamis. Khamis tu kena puasa niat hari Khamis asing dan puasa niat putih asing ya. Dua berasingan puasa niat ya. Maksudnya adakah nak gabungkan puasa sunat putih dan puasa sunat Khamis? Tak payahlah. Yes, tak payah ya. Niat sunat sudah. Niat kalau kita nak puasa yang hari Khamis, niat hari Khamis sajalah. Tapi kalau kita nak niat yang Yaumul Abyad, niatlah Yaumul Abyad. Maksudnya kalau kita nak puasa
Sabtu pun kita akan puasa. Itulah. Maksud So tepuk November dada ni tanya iman. bulan ni puasa putih 13 jatuh pada hari Khamis. So yelah, kalau kita nak puasa, nak menghidupkan puasa 13, 14, 15, niatlah pada hari Khamis tu puasa Abyad. Tapi kalau kita tak nak puasa hari Jumaat dengan Sabtu, niat je lah yang Khamis tu puasa sunat hari Khamis, bukannya Yaumul Abyad. Okey, syukran ya Ustaz. Tepuk dada tanya kemampuan masing-masing. Benda sunat kan. Apa istilah sunat ni apa? Iaitu talab syari' bi talbin ghaira jazimin. Iaitu tuntutan syarak dengan tuntutan yang tidak kuat. Itu Okey, minta maaf saya nak menanya ya. Saya nak menanya lagi. Nabi buat puasa putih dan puasa Khamis ya Ustaz? Okey. Nabi buat puasa putih, ada dalilnya. Tapi bukanlah setiap bulan. Maksudnya ada ketika Nabi buat, ada ketika Nabi tinggalkan. Ada ketika Nabi meraihkan Isnin dengan Khamis. Ada ketika Nabi meraihkan sebulan penuh kan, pada bulan Sya'ban menjadi dalil Sya'ban boleh puasa dan sebagainya. Ada ketika Nabi berpuasa pada 9 dan 10. Maksudnya bukan semestinya Nabi buat. Ada ketika Nabi tinggalkan. Bermakna Isnin dan Khamis Nabi ada tinggal. Puasa putih pun Nabi ada tinggal. Ada tinggal. Tapi ada Nabi buat kan. Sahabat riwayatkan menjadi dalil sunat. Menjadi dalil. Okey, syukran Ustaz. Okey, faham. So maksudnya menjadi pilihan lah. Begitu juga dengan tahajud. Begitu juga dengan tahajud. Ada ketika diriwayatkan Nabi bertahajud. Ada riwayat kata Nabi ada tidur pada malam sekian dan sebagainya. So tahajud ke tak tahajud? So tahajudlah pada masa yang sama. Kalau penat kita terlewat ataupun tak terbangun, tak terjaga, moga-moga dapat pahala juga kan sebagainya. Jadi begitu. Sentuh tentang solat Ustaz, Nabi ada meninggal solat fardu tak? Ada. Nabi pernah. Jadi okey. Nabi dalam satu peristiwa balik daripada satu peperangan waktu malam. Kemudian sampai ke hujung malam, Nabi berehat dengan para sahabat dan mereka tertidur. Dan mereka bangkit setelah matahari naik. Maksudnya dah waktu isyraq, dah waktu duha. Jadi yang pertama bangkit adalah Sayyidina Bilal. Bilal tak nak kejutkan Nabi. Maksudnya seolah-olah aku yang bangkit dulu, siapa aku nak kejutkan Nabi. Yang kedua bangkit adalah Sayyidina Umar. Dan Umar pun bertakbir kan, Allahu Akbar kan. Kemudian ini dalam fiqh sirah ada sebut kisah ni. Kemudian sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah macam mana ni, kita nak tak sembahyang subuh lagi, matahari dah bangkit. Matahari bangkit. Nabi kata tak mengapa. La haraj, tak mengapa. Sekaranglah kita solat. So istilahnya kata dah pukul 8 lah kan, dah pukul 8. Sekarang kita solat. So menjadi dalil solat qada. Wajib solat qada. So tapi pada masa yang sama kita jangan berdalil alah Nabi pun qada solat. Tak. Hikmah kenapa Allah SWT menyebabkan peristiwa tu menjadi dalil. Kalau kita tertinggal waktu solat, apa nak buat? Kalau Nabi tak pernah buat solat qada, maka tak ada dalil. Kita ni kan banyak yang kita tertinggal solat. Maka kalau kita nak kata kena qada, Nabi tak pernah qada ni. Siapa yang pandai-pandai suruh qada ni? Habis solat yang ditinggalkan macam mana? Tak pernah. Nabi tak ada berlaku peristiwa. So hikmah kenapa Nabi dalam peristiwa itu nak beritahu kalau tertinggal waktu wajib qada. Ketika kamu bangkit, ketika kamu sedar, ketika itu kamu buat. Cuma ulama khilaf, adakah ijbarian ketika itu juga kena buat ataupun boleh nanti-nanti kan. Maka jumhur ulama kata ketika itu kena buat. Ada sebahagian lagi tak apa, tak jadi masalah nanti-nanti. Yang penting wajib juga qada dilaksanakan. Yang jadi masalahnya dalam mazhab Syafi'i iaitu istibahatis solah, solat menghormati waktu. Yang itu tak ada dalil. Pernah dengar tak solat menghormati waktu? Contoh. Ya, di atas kapal terbang. Dalam atas kapal terbang, kita air wuduk pun tak ada, ngadap kiblat pun tak tahu.
berdiri pun tak boleh kan. Kita pun solat je subuh. Allahu Akbar, menghormati waktu. Sampai ke touchdown KLIA dah pukul 10 pagi. Balik umrah pula tu, sembahyang subuh, kita sembahyang menghormati waktu. Kita pun pergi dekat surau KLIA tu, sembahyang qada subuh. Tadi kan dah sembahyang atas kapal terbang. Itu sembahyang menghormati waktu kan. Jadi ditanya kepada mazhab Syafi'i, mana ada Nabi buat macam tu? Tak ada dalil. Istibahatus salat ni tak ada dalil. Tak ada dalil. Tapi mazhab Syafi'i memandang kepada apa? Ini ijtihad mazhab kita, mazhab Syafi'i kan. Ketika kita solat tu kita tak gila. Kita mukallaf, Islam baligh akal. Islam baligh akal. So wajib kita solat. Kita bukan gila. Orang gila tak wajib solat. So kita Islam baligh akal ada, mukallaf. Tapi kita tak dapat nak menyempurnakan syarat-syarat sah solat. Wuduk, qiyam, kan, menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi solat kita tu hanya menghormati waktu. Wajib diqada. Kerana tak sempurna. Tapi bagi mazhab Hanafi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia berdalilkan pada tu. Kamu tak diberati melainkan apa yang kamu boleh. Dan kamu tak boleh menghadap kiblat. Sembayang je lah mana-mana. Dan kamu tak boleh wuduk. Tayamum pun tak boleh. Sekadar apa yang boleh kamu. Itu mazhab Hanafi. So, kalau Ustaz akan pegang pada mazhab Syafi'i, solatlah hormati waktu. Tapi solat hormati kembali kepada dia, tak ada dalil. Kan? Tak ada dalil. Nabi tak pernah buat. Tapi ini ijtihad imam kita, Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ini kata contoh. Contoh. Ada tak dalil solat qada? Ada dalil. Istibahati solat tak ada dalil. Melainkan ijtihad. Baik. Maksud Ustaz, qada solat tu ada dalil dia? Qada solat tu ada dalil. Ada dalil. Okay. Kalau kita tertinggal masa budak-budak dulu, kita boleh qada lah sehingga umur ke apa-apa yang kita tahu je lah. Bukan kita boleh, kita wajib. Wajib, ya betul Ustaz. Boleh tu buat tak apa. Kalau kita dah balik yang dulu-dulu, zaman-zaman dulu, taklah jahiliah ke apa, semua apa. Sekarang kita nak betulkan amalan, wajib tak untuk kita qada amalan-amalan tertinggal kita, sama ada puasanya ataupun solatnya. Wajib, bukan boleh ke? Tak, wajib qada amalan-amalan wajib. Dalam mazhab Hambali, dia ada dua pendapat dalam masalah ni. Dalam mazhab Hambali, ada dua pendapat dalam masalah qada solat. Pendapat pertama kata tak wajib qada. Yang dulu-dululah. Kan? Pendapat yang kedua kata wajib qada. Jumhur ulama kata wajib qada. Mazhab Hanafi kata wajib qada, Syafi'i, Maliki wajib qada. Cuma dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Ramai orang dia berdalilkan kepada pendapat mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi kata tak wajib qada Ustaz. Yang dulu-dulu tu kira taubat lah. Kita tak tahu kan, kita masa tu jahil, tak payah qada. Berdalilkan kepada mazhab Hambali kata tak wajib qada. Hey, jangan senang-senang Dengar dulu pendapat mazhab Hanafi, dia kata apa? Jangan kata mazhab Hambali kata tak wajib qada. Dia dua pendapat. Satu pendapat, satu puak dalam mazhab Hambali kata wajib. Satu puak kata tak wajib. Yang kata tak wajib tu, dia berdalilkan kepada apa? Kan? Beza antara mukmin dengan kafir adalah solat. Beza antara mukmin dengan kafir adalah solat kan? Dalam hadis. Aqala maqal. Maksudnya ketika kamu tak solat tu, kamu bukannya fasik, tapi kamu tu murtad. Tuduhan yang berat. Kita orang yang tak solat tapi masih lagi mengakui kewajipan, cuma malas. Itu kita panggil fasik. Kalau dia mati, kita wajib mandikan, sembahyang kan. Cuma dia berdosa lah, fasik kan. Tapi kalau murtad, lebih berat daripada murtad. Tak payah mandikan pun tak payah. Tak apa, bukan kewajipan kita. Tak payah kebumikan di kebumian Islam. Jadi mazhab Hambali yang kata tak wajib tu, sebab ketika itu dia hukumkan kamu tu murtad. So jangan senang-senang. Tak payah qada mazhab dia. Sebab dia ketika itu sebenarnya dia tuduh kamu tu adalah orang murtad. Maksudnya bukan orang fasik Muslim, tapi kamu ni orang yang murtad, kejap Islam, kejap murtad, kejap Islam, kejap murtad, kejap Islam, kejap murtad. Itu maksudnya berat tau. Maksudnya kalau kita menelusuri lagi hujah dia tu yang kata murtad, kita boleh dakwa anak yang lahir ketika kamu dituduh murtad,
Anak tu sah nikah ke tak sah? Tak sah. Berat tau. Jangan kata, tak apalah saya ambil pendapat tu. Tang suruh qada ambil pendapat tu. Kamu kena faham penghujahan itu. Berat, satu tuduhan yang berat. So kembali kepada tadi, maksudnya qada lah. Saya kata qada lah. Okey Ustaz. Ya? Mengikut Imam Syafi'i boleh qada dan boleh taubat nasuha, tak mengulangi ketinggalan solat. Macam mana Ustaz? Boleh qada dan solat taubat. Macam mana? Dan maksud saya tu memang kita kena qada dan solat taubat nasuha, maksudnya sudah kita ketinggalan solat tu. Oh tak, yang penting adalah solat qada kita tu. Solat qada kita tu. Bila kita tahu kita banyak hutang dengan Allah, yang wajib ni, selesaikan yang wajib terlebih dahulu berbanding sunat. Selesaikan yang wajib dulu. Contohlah, kan? Yang dulu tu banyak solat kita tinggalkan. Bila Ramadan, orang nak buat solat tarawih. Kita pun nak buat solat tarawih. Ustaz, saya qada banyak lagi, tapi saya nak buat tarawih. Kalau nasihat saya, selesaikan yang qada berbanding kamu nak buat tarawih. Kalau kamu tak buat tarawih pun tak jadi masalah. Tapi kalau kamu tak tunaikan qada dulu, itu akan dia tanya. Habis macam mana Ustaz? Kita ikut je sembahyang, imam sembahyang tarawih, Allah Akbar saja tu sembahyang sunat tarawih, kita niat qada. Niat qada subuh. Kan? Imam sembahyang tarawih, kan? Kita kat belakang 2 rakaat juga tapi niat qada subuh. Allah Akbar saja aku sembahyang qada subuh makmum. Dalam mazhab Syafi'i, perbezaan niat dengan imam tak jadi masalah. Imam sembahyang sunat, kita sembahyang wajib, tak jadi masalah. Satu orang tengah sembahyang ba'diyah zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, kita datang masbuk, tak ada orang lah ni, ada orang tengah sembahyang. Kita tahu dia sembahyang sunat, kita pun berdiri kat tepi dia, Allah Akbar saja aku sembahyang zuhur. Boleh tak? Boleh. Yang depan tu sembahyang sunat, yang kita sembahyang zuhur wajib. Boleh. Mazhab Syafi'i boleh, mazhab Hanafi tak boleh. Ustaz dia kerja Hanafi, kerja Syafi'i. Kan, nak cerita ilmu luas lah. So yang Syafi'i boleh, Hanafi tak boleh. So mazhab Syafi'i perbezaan niat antara imam dengan makmum tak jadi masalah. Sebab mazhab Syafi'i memandang kepada kelebihan solat berjemaah tu lebih penting daripada masalah khilaf niat antara imam dengan makmum. Kelebihan solat berjemaah tu lebih penting, lebih besar. So kembali kepada soalan tadi, kan, nak dahulukan mana? Saya nak sembahyang sunat tarawih dulu ke qada? Dahulukan qada. Berapa banyak? Kalau kita boleh kira berapa banyak yang kita tinggal, maka kita kira lah. Tapi kalau tak boleh, maka kita buatlah lebih daripada apa yang kita rasa. Biarlah kita buat lebih, bayar hutang lebih. Saya dulu ada hutang dengan kamu berapa? Saya rasa macam RM50. Ya, saya pun tak ingat lah. Tak apalah, saya bagi lebih lah. Kalau lebih tu sedekah lah. Tapi kurang jangan. Contoh, kan, contoh. Tapi kalau memang kita ingat dalam catatan kita RM50, RM50 kan lakin. Masalahnya sekarang ni kita tak ingat. Sebab tu banyak soalan, banyak soalan. Saya kadang-kadang sedih. Ustaz, kan, macam mana nak bayar fidyah untuk arwah ni Ustaz? Arwah ni puasa, saya tengok macam ada tak puasa. Setiap tahun adalah 2-3 hari tak puasa. Tapi kita tak tahulah. Arwah ni kan puasa bukannya kita nampak. Nampak macam buka sama-sama, sahur sama-sama. Dia dalam bilik makan seorang-seorang, kita tak tahu. Tapi saya sebagai anak, saya tahulah mak saya macam mana, ayah saya macam mana. Ini saya banyak dapat soalan. Maksudnya anak ni, waris dia nak kira macam mana? Nak kira macam mana? Puasa mak, puasa arwah ayah ni, nak kira macam mana? Kalau saya lah kan, kita pun tak kira, apatah lagi orang lain nak kira kan. Kita pun tak kira berapa hutang puasa kita, apalagi orang lain nak kira kan. So bagi saya nasihatkan, tak tahulah nak kata macam mana, agak-agak lah. Nak agak-agak pun macam mana Ustaz? Susah lah. So siapa yang tinggalkan solat, kan, dulu-dulu, buatlah lebih. Maksudnya niat qada lebih daripada buat sunat. Tapi saya nak juga rasa yang sunat, silakanlah, tak jadi masalah. Tapi kalau kamu rasa tuntutan yang wajib tu telah kamu uruskan, ya, telah kamu uruskan. Wallahu ta'ala a'lam. 421 kita berhenti, puasa yang dimaksudkan. Ada soalan lagi ke? Ustaz nak tanya, kalau macam kita nak qada solat, macam nak qada solat
lain. Tak semestinya waktu subuh. Okey. Bila kata qada ni kita solat di luar waktunya. Qada ni kita solat di luar waktunya. Maksudnya, katalah kita sembahyang, kita tinggalkan subuh. Dah pukul 10 pagi. Of course, di luar waktunya. So, tak kisah kita nak sembahyang bila. Pukul 10 pagi, pukul 2 petang, pukul selepas maghrib. Selepas maghrib, kita pun sembahyang. Allah Akbar saja aku sembahyang qada subuh. Subuh yang tadi. Boleh tak? Bukan kata boleh. Memang wajib ke qada pun. Dah bukan waktunya. Wajib qada. Sebab tu saya kata tadi. Dalam kitab Al-Luma'. Imam Syirazi dalam membahaskan tentang usul fiqh. Adakah qada ni diwajibkan secara fauran, secara segera ataupun tidak? Maka ulama khilaf. Maksudnya segera ni, maksudnya kalau kita tinggal subuh tadi, adakah ketika kita sedar, katalah kita bangun pukul 8 pagi, tak sembahyang subuh. Fauran, ketika itu juga kita kena buat qada ataupun tak kisahlah bila-bila, nama pun dah bukan lagi subuh kan. Waktu malam nanti ke dan sebagainya. So ulama khilaf dalam masa tu, sebagai ulama kata wajib secara fauran. Ketika itu juga ingat, ketika itu juga buat. Sebagai ulama kata tak kisah, pada bila-bila masa pun boleh. Kalau tanya saya, ya khilaf, tapi kalau lebih tasawuf, pendapat yang mana? Kalau lebih tasawuf adalah pendapat yang pertama, iaitu kita buat dah ingat, kita dah tahu kita hutang, segera selesaikan hutang kita. Sebab nantilah tunggulah lepas Zuhur nak buat. Kamu yakin ke umur kamu panjang nak tunggu selepas Zuhur? Kamu yakin ke umur kamu panjang nak tunggu lepas Zuhur? Nantilah tahu-tahu nanti tak sampai Zuhur meninggal. 2 rakaat tu kamu nak jawab kat dalam kubur. Itu. Begitu juga Okey dengan Ustaz, kalau kita terlepas waktu subuh, kita terus katalah pukul 7, kita nak terus niat qada ataupun kita niat macam kita solat wajib subuh? baik. Perkataan qada ataupun adaan tu sunat saja. Sunat. Kalau kita tak sebut qadaan pun al-ma'ruf, dah diketahui bahawa solat yang kita buat tu adalah qada. Yang penting adalah 3 dalam mazhab Syafi'i. Qasad, ta'rid, ta'yin. Niat, jenis dan perincian. Qasad, usalli, sahaja aku solat. Ta'rid, dia solat apa? Jenis dia, sama ada wajib ataupun sunat. Sahaja aku solat fardu, kan? Sama ada fardu ataupun sunat. Sahaja aku solat fardu. Fardu ni kena ta'yin, kena jenis, perincian. Apa dia? Fardu apa? Fardu Zuhur, fardu subuh, fardu asar. Sunat apa? Sunat duha, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. So, tiga benda ni je yang wajib. So, kesimpulannya apa? Sekurang-kurang niat adalah sahaja aku solat fardu subuh. Ada pun nak kata adaan tunai ke, qadaan ke, i'adatan, dalam satu istilah lain, i'adatan ulangan, itu sunat saja. Nak sebut 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 3 rakaat tu sunat saja. Nak kata lillahi ta'ala saja, kerana Allah Ta'ala, itu sunat je. Maksudnya tak sebut pun tak apa. So kalau kita dah tahu sembahyang subuh kita tu pukul 8 pagi, kita, Ustaz, saya tadi sembahyang subuh, qada, tapi saya terlupa nak niat qada. Saya baca adaan. Saja aku solat subuh 2 rakaat adaan, tunai kerana adaan tu maksud tunai kerana Allah Ta'ala. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab apa? Walaupun kamu sebut adaan tunai, tunai ni ketika waktunya. Walaupun kamu buat ketika di luar waktunya, dah tahu dah pukul 8 tu bukan waktunya. Kamu sembahyang tu kalau kamu niat adaan pun jadi qadaan. Jadi qadaan. So tak jadi masalah. Ya? Ini waktu subuh saja Ustaz, waktu lain tak boleh? Waktu lain sama saja. Oh, okey. Waktu lain sama Okey, sahaja. syukran Ustaz. Okey. Ustaz, saya nak tanya, misal saya nak jamak solat kan Ustaz dengan imam tempatan. Contohnya solat Zuhur dengan asar Ustaz. Imam tu kita ikut imam solat Zuhur. Lepas tu kita jamak asar, imam makmuman. Lepas tu kita
Jajat, lepas tu kita bangun lagi buat qasar macam tu. Tak payah sebab kita tak cakap 4 rakaat ke apa ke. Yang satu kita buat qasar, boleh ke? Boleh. Okey. Kita singgah dekat satu masjid. Nak sembahyang Zuhur dengan Asar. Zuhur tu ikut imam. Kan, imam tempatan. Kita pun niat saja aku fardu Zuhur, jamak, makmum. So maksudnya jamak nak himpunkan nanti dengan Asar. So Zuhur tu kita kena ikut imam, 4 rakaat. Kemudian selesai salam dengan imam 4 rakaat, kita tadi dah niat jamak. Apa maksud jamak? Nak dengan Asar. Kita pun bangkit sembahyang Asar 2 rakaat qasar. Dibolehkan. Cuma yang tak boleh iaitu kita nak qasar Zuhur tadi. Kita nak bermakmumkan dengan imam tempatan 4 rakaat. Nak jadi makmum, tapi imam tempatan sembahyang 4 rakaat. Kerana dia mungkin kita nak buat 2 tak boleh. Kita nak buat 2 tak boleh. Terima kasih Ustaz. Okay. Next. Ada Ustaz, soalan? kalau kita bagi orang perempuan, kita pergi makmum, bagi salam kanan dan kiri, lepas tu kita tinggalkan, tak jadi masalah ya Ustaz? Apa maksud tinggalkan tak ada masalah? Maksud saya, kita pergi makmum, selepas habis solat bermakmum, kita bagi salam kanan dan salam kiri, lepas tu kita keluar. Maksud tu kita kena mengikut imam untuk berdoa juga ya Ustaz? Tak wajib. Kan, ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Wajib ikut imam untuk diikuti sampai apa? Sampai salam. Kan? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putuslah hubungan kita dengan imam. So sama ada siapa ikut wirid, siapa nak segera bangkit segera, tak ada masalah. So hubungan dengan imam hanya selepas salam. Selesai. Salam pertama wajib. Salam kedua sunat. Kalau imam buat salam yang kedua, maksudnya sampai ke salam kedua. Maksudnya sampai ke salam kedua hubungan kita dengan imam. Betul lagi soalan Ustaz, kalau imam tu kita rasa dia baca Fatihah tak betul, adakah soalan makmum kita dengan dia tu terbatal dengan sendiri? Apa maksudnya? Kita berimam dan kita dengar bacaan imam tu, kita rasa macam Fatihah dia tak mengikut tajuk yang sebenarnya lah. Adakah kita solat bermakmum dengan imam tersebut batal dengan sendiri dia? Perlukah kita solat bersendirian? Tidak. Kita kena niat mufaraqah. Kita sendiri kena niat memisahkan dengan imam. Kalau kita tak niat nak pisah dengan imam, kita akan ikut je lah. So kita sendiri kena niat mufaraqah. So macam mana nak niat je lah. Niatkan lintasan hati. Maksudnya imam baca tak elok dan sebagainya. Maksudnya kita dalam hati sekarang aku nak sembahyang sendiri. Sebenarnya itulah mufaraqah. Tak adalah niat secara khusus. Ustaz, bahasa Arabnya macam mana? Bahasa Melayu? Aku dah tak nak ikut imam. Itulah niatnya. Maksudnya kita kena niat. Tapi kalau tak niat, nak ikut je, kita akan niat ikut je lah. So kena niat mufaraqah. Kena niat mufaraqah. Bisa. Okay. Syukran ya Ustaz. Okay, syukran. Okay? Ada lagi? Ustaz, saya nak tanya, kalau katakan imam tu dia ada penyakit sengau kan, tapi dia jadi imam, tu macam mana Ustaz? Sengau bukan menjadi masalah. Sengau tak ada masalah. Bahkan Sebutan kalau imam masalah imam tak pandai sebut ra kan, pelat. Bismillahirrahmanirrahim. Sah lagi, tak ada masalah. Tetap sah. Atau dia sengau. Bismillahirrahmanirrahim. Sengau kan. Alhamdulillah. Lebih sengau, lebih hidung daripada ni. Tetap masih lagi sah. Kan? Tetap lagi masih sah selagi kita tahu dia tu baca Fatihah lah. Sebab Imam Nawawi dalam kitab sebut kalau salah sekalipun baris, imam baca salah baris, selagi tak mengubah makna salah baris tau. Fatihah salah baris. Selagi kalau salah baris ni bukan kata lahan khafi, lahan jali. Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca Ar-Rahmanu. Contoh Ar-Rahmanur Rahim. Kan Ar-Rahmani, kan Ar-Rahmanu. Contoh kan salah baris. Jadi kalau salah baris sekalipun selagi tak ubah makna masih lagi sah. Masih lagi sah solat tu
walaupun haram tetap haram lah. Maksudnya salah tetap salah lah. Maksudnya bagi Imam Nawawi, dia kata kalau imam sah, makmum salah. Kalau sampai berubah makna, barulah batal solatnya. Contoh, iyyaka, ka tu ganti nama lelaki. Baca dengan iyyaki na'budu wa iyyaki. Itu berubah baris yang merubah makna. Maka barulah batal. Saya dalam masalah ini tengok Imam Nawawi ni cukup ketat ya dalam satu-satu istinbat. Tapi dalam masalah ni dia macam lebih ringan berbanding dengan Ibn Qasim Ghazi dalam syarah Fathul Qarib. Dalam Fathul Qarib tu syarah kepada Abi Suja', dia sebut kalau sepatutnya sabdu tak sebut sabdu pun dah kira batal kerana menggugurkan satu huruf. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada imam tak baca dengan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid tu adalah antara lahan jali kerana menggugurkan satu. Itu pun dah batal. Itu Ibn Qasim Ghazi contoh dan satu syarah. So dalam masalah ini khilaf lah. Imam Nawawi kata ini bukan kata tinggalkan sabdu, berubah baris pun masih lagi sah walaupun salah tidak salah. Janji tak ubah makna. Janji tak ubah makna. Jadi dalam masalah ni kalau saya ikut pendapat Qasim Ghazi, iaitu nak hati-hati kita buatlah betul-betul. Jangan sampai berubah baris dan sebagainya. Tapi kita tak nafikan kalaulah ada yang terubah baris, maka tetap sah. Ada pendapat yang kata sah lagi. Baik, next. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak bertanya, kalau mufarakah ni kita masih ikut cara imam ke atau cara kita sendiri? Cara kita sendiri. Okey. Kalau kita dah niat mufarakah, kita cara kita sendiri. Cuma bab dalam menutup fitnah lah. Bab dalam menutup fitnah. Kita dah niat mufarakah, kita dah putuskan hubungan kita dengan imam. Cuma dalam satu bab lagi kita nak tutup fitnah. Katalah kan kita dah tak nak ikut imam. Patutnya imam rukuk, kita tak nak rukuk pun tak apa. Imam rukuk, kita tak nak rukuk pun tak apa. Sebab kita dah semayang sendiri, kita dah pilih semayang sendiri. Tapi takut orang tanya, kenapa dia tu dan sebagainya. Jadi kita rukuk, imam rukuk, kita rukuk tapi bukan kerana ikut imam. Kan kita sembahyang sendiri. Itu pun satu benda yang kita kena perlu fikirkan, tutup fitnah. Maksudnya kita mungkin ada sebab-sebab tertentu yang kita tak nak ikut imam, kan? Yang kita tak nak ikut imam, pada masa yang sama kita nak tutup lubang-lubang fitnah. Malas nak jawab orang tanya, kenapa kau sembahyang sendiri dan sebagainya. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz. Maksudnya tu Ustaz tak putus saf ke Ustaz kalau kita dah mufarakah? Kita dah putus dah. Cuma kita dah putus. Cuma satu bab kita tak nak timbul fitnah. Itu je. Kita tak nak timbul fitnah. Orang tanya, kenapa imam rukuk kamu tak rukuk? Jadi kita rukuk tu sebenarnya rukuk sendiri, bukan rukuk imam. Imam baca Fatihah. Patutnya semua orang diam. Kita pun baca Fatihah sendiri. So imam baca surah, kita pun baca surah. Patutnya imam baca surah, kita baca makmum baca Fatihah. Dah kita mufarakah. Imam rukuk, kita pun rukuk. Kan? Maksudnya kita bukan ikut imam, kita dah ikut sembahyang kita sembahyang sendiri. Tapi nak tutup fitnah, kan, supaya orang tak timbul fitnah, seolah-olah kan, kita ikut imam. Tapi kita tak ikut imam. Pahalanya tu kita dapat satu je lah Ustaz, tak dapatlah yang ikut imam tu. Pahala jemaah tu hanya dapat ketika kita mengikut imam yang kita sekadarnya. Yang kita sekadarnya. Sebab tu kan ulama bincangkan pahala orang yang dapat 1 rakaat tak sama dengan orang yang dapat 2 rakaat dengan imam. Pahala orang yang dapat 2 rakaat dengan imam tak sama dengan pahala 4 rakaat berserta dengan imam. Satu pendapat lah, satu pendapat. So maksudnya kita tadi nak niat berjemaah. Rakaat pertama je kita dah dengar bacaan imam, dah fail lah. Kan? Contohlah dah fail lah, kita kata ini rukun qauli ni. Itu pun mufarakah. Kita hanya dapat niat berjemaah tu sekadar itu saja. Baik, lebih daripada tu serah pada Allah. 27 ke kurang Ustaz? Itu kerja Allah, bukan kerja kita.
Wallahu ta'ala a'lam. Satu Ustaz, soalan last saya nak tanya. Ada tak solat sunat di malam Jumaat untuk nak menyenangkan roh keluar ketika sakaratul maut? Untuk apa? Malam Jumaat, maksud saya tu malam kita baca surah Yasin ataupun Kafi, dia ada solat waktu di antara maghrib dengan isyak, solat sunat untuk memudahkan kita menghadap sakaratul maut roh kita nak keluar. Antara maghrib dengan isyak, bukan sekadar malam Ya. Jumaat. Malam bila-bila pun. Setiap malam Jumaat di antara waktu isyak, waktu maghrib ke isyak, dia ada solat sunat yang bertajuk untuk memudahkan kita menghadap sakaratul maut roh kita untuk keluar. Wallahu Saya terbaca dalam buku solat sunat Ustaz. Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Yang Ada saya tahu, buku ada dalam buku 75 jenis solat sunat, termasuk solat yang saya maksudkan ni. kadang-kadang kita ni kalau terlampau detail sangat kan. Ya, betul Ustaz. Itu yang saya dapat kesahihan pada Ustaz tu. 101 kelebihan, dia akan jadi menambah-nambah benda yang tak pasti. So yang ada adalah awabin, yang disebut sebagai solat sunat awabin, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Antara dengan isyak itu ada solat sunat awabin. Tapi kalau nak kata ada solat sunat ni untuk murah roh, saya sebenarnya boleh katakan tak ada benda tu. Kembali kepada al-aslu fil ibadah haram hatta ya'tiya dalil yuhalli. Jadi tak perlulah kita untuk nak mengikut pun tak perlulah Ustaz ya. Kena tanya dalil lah. Dalil yang mengatakan harus ataupun fadilat kelebihan. Adakah dia ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan? Saya ingat adalah, saya ingat tak ada. Tak ada ya, sebab saya terbaca dalam buku jenis-jenis solat sunat. Wallahu ta'ala alam. Setahu saya tak ada. Kalau ada dalil tu bolehlah kongsi. Setahu saya tak ada ya. Lebih baik jangan buatlah Ustaz ya, takut terkeluar pada landasan ya. Benda tak pasti tak payah kongsi dan tak payah beramal. Banyak lagi amalan-amalan yang jelas yang boleh kita amalkan dan tak menang pun untuk kita nak amalkan. Ya. Taklah. Yang pasti refer pada yang arif dan ada dalil dia. Ya. Buat benda yang pasti. Jangan, bagi saya kan, kalau kita tak pasti apa yang kita buat, tak payah buat. Jadi kita tak buat, orang tak tanya. Satu amalan sekarang ni jadi dah menjadi, tak tahulah, saya rasa dah mula nak menjadi adat, iaitu selepas sembahyang berselawat. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, dalam keadaan berdiri. Kan? Selawat tu tak jadi masalah. Tapi dalam keadaan berdiri, kita tanya, kenapa selepas sembahyang pertama selawat? Yang kedua, kenapa dalam keadaan berdiri? Kan? Kalau tanya saya tak buat. Ustaz, kenapa orang selepas sembahyang berselawat dalam keadaan berdiri? Saya tak buat sebab saya tak tahu kenapa. Dia buat pusingan Ustaz, dia akan mengelilingi. Apa dia? Dia akan keliling selawat. Dia kadang-kadang tak, sekarang SOP tak keliling, dia berdiri je. Dia berdiri kat tempat dia tu, selawat sallallahu ala Muhammad dalam keadaan berdiri. So ada tempat-tempat yang macam tu kan. Jangan tanya saya sebab saya tak buat. Tanya orang yang buat, kenapa dia buat. So macam itulah. So bagi saya, kalau saya tak pasti, saya tak buat. Saya akan buat benda yang saya pasti je. Kan? Itulah. Selawat tu tak salah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran. Mesti selawat dalam keadaan berdiri. Kalau orang duduk, tak boleh ke? Semua orang berdiri, kita duduk. Orang duduk pandang kita. Kenapa dia duduk? Tak hormat Nabi ke? Memang selawat kena berdiri ke? Memang selawat kena berdiri ke? Memang selawat selepas daripada solat ke? Jadi benda-benda macam tu, saya tak kata bida'ah. Tapi kenapa buat? Saya tak tahu jawapan, saya tak pasti, saya tak buat. So kalau tanya saya kata saya tak tahu, tanyalah orang yang buat, kenapa dia buat. Jadi begitulah, benda yang tak pasti, tak payah buat lah. Jadi tak payah kita susah-susah nak jawab. Ustaz, saya sembahyang 2 rakaat ni nak cabut nyawa. Orang tanya, mana dalilnya? Kamu buat, kamu carilah. Kenapa tanya saya tak buat, saya tak tahu.
Ya, begitulah contohnya ya. Wallahu a'lam. Kita tangguh di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.